Okey, kita akan rekod lah kita punya apa nama tu, sesi Google Meet kita pada hari ni. Nanti cikgu akan share link YouTube lah untuk kamu semua boleh semak balik dan juga belajar semulalah apa yang kita dah belajar pada hari ni. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, jadi syarat-syarat dia macam biasalah. Yang pertama sekali, pastikan kamu semua dalam keadaan bersedia. Buku teks, buku kerja, buku aktiviti, buku latihan semua dah siap dan dengan alatan tulis. Lepas tu, pastikan peranti kamu, kamera on, mikrofon off. Semua buka kamera, semua buka kamera dan juga mikrofon semua off kan. Lepas tu, kalau boleh kita gunakan ID D5. Semua orang ada ID D5. Jadi cikgu nak kamu semua guna ID D5 supaya memudahkan kamu masuk. Dan juga apa bahan yang kita share nanti kamu akan dapat. Kalau guna ID selain daripada D5 nanti susah sikit lah, kena ada permission, kena ada approvement untuk kamu masuk dalam kita punya group ni. Okey, lepas tu pakai pakaian yang sesuai, bersopan, tutup aurat, perempuan pakai tudung, lelaki pakai kemas, okey. Menghormati juga ketika komunikasi dengan rakan-rakan lain. Lepas tu, jika ada pertanyaan, kamu kena gunakan ikon tangan. Macam biasalah, kita gunakan ikon tangan. Lepas tu, kalau ada nak tanya dalam sesi Q&A, boleh buka mic dan bertanya. Jika ada persoalan ataupun aktiviti yang kita akan melaksanakan nanti, kamu boleh jawab jika dibenarkan. Okey, lepas tu sentiasa berada di tempat yang sesuai. Berada di tempat sesuai. Lepas tu mohon izin jika hendak pergi ke tandas. Okey. Jadi semua dah bersedia? Akil dah bersedia, Akil? Sudah. Dah, okey. Semua dah bersedia. Okey, jadi alhamdulillah. Jadi hari ini sebelum kita mulakan kelas seperti biasa, kita akan membuat bacaan doa. Jadi hari ini giliran Jaka. Okey, Jaka silakan. Mana Jaka tadi? Hilanglah pula dia. Apa cikgu? Baca doa. Okey, yang lain sedia? Mana poi lah budak ni? Kan dia seligi kau nanti kan. Boleh tak Jaka? Boleh. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina himmataka wa alaina min huzail ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li. Rabbi sali sadari wa yassir li amri walu udata min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la akri ya karim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Terima kasih Jaka atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga sesi pembelajaran kita pada hari ini dirahmati Allah SWT di dunia dan juga di akhirat. Dan ilmu yang cikgu nak sampaikan ni dapat kepada semua murid-murid dan ingat sampai bila. Okey, jadi pastikan semua dah bersedia. Mari sama-sama kita baca doa. Pastikan peralatan, sila dengar dengan teliti. Jika ada sebarang masalah boleh tanya dalam ruangan chat ataupun angkat tangan. Okey, lepas tu jika ada isi-isi penting, jangan lupa membuat catatan. Itu cara kita belajarlah. Okey. Jadi semua dah bersedia? Okey, jadi ini adalah objektif. Apa yang kita nak belajar pada hari ini ada dua perkara. Yang pertama, mengenal pasti apakah itu tuas. Apakah itu tuas dan ciri-ciri tuas. Kenapa kita kategorikan alatan tu, mesin itu sebagai tuas. Yang pertama, mesti ada beban, mesti ada fakram dan mesti ada daya. Jadi itulah yang kita namakan tuas. Okey, lepas tu yang kedua, hubungan, mengitlak hubung kait antara jarak
beban, fakrum dengan daya. Jadi ada 3 perkara kat sini kamu kena ingat. Mesti ada daya, mesti ada beban, mesti ada fakrum. Dan apakah hubungan mereka? Nanti kita tengok. Ini adalah contoh-contoh mesin. Contoh-contoh mesin dan ini adalah yang bawah sekali ini adalah contoh mesin tuas. Contoh mesin tuas. Okey, Cikgu guna Eden. Okey, Eden tolong baca objektif 10.1.1. Mengenal pasti beban fulcrum dan daya pada tuas dengan menjalankan aktiviti. Okey, ni nombor 2. Mengintelakkan hubungan jarak beban dari fulcrum dengan daya yang diperlukan. Okey, bagus. Jadi ini 2 perkara yang kita nak belajar. Okey, jadi sebelum kita belajar, kita nak tengok YouTube dulu. Okey, semua dah ready Kita akan tengok YouTube dulu. Satu je. Allah, mana pula Bohi Sekejap Aduh. Okey, semua nampak Nampak iklan. Okey. Okey. Jadi ini adalah contoh alat tuas. Contoh alat tuas. Kenapa kita katakan screwdriver ini contoh alat tuas? Sebab apa? Dia ada beban, dia ada fulcrum, dia ada daya. Okey jadi kena faham kenapa kita namakan dia tuas. Bila dalam situasi ini kita namakan ini adalah alat tuas. Kenapa? Kerana dia ada beban, kerana ada fulcrum dan kerana ada daya. Kalau tak ada tiga-tiga ni, kita tak namakan dia sebagai tuas. Okey, faham jadi tuas ialah alat yang digunakan mempunyai 3 ciri utama yang itu beban, fulcrum dan daya. Okey, kita sambung.
Okey. Uh, Afza, tolong baca ni apa? Beban ialah berat sesuatu objek. Okey, jadi kalau berat, kita namakannya beban. Mesti ada objek kat situ. Mesti ada objek. Baru kita kategorikan dia sebagai beban. Okey, terima kasih Afza. Okey, ni pula Fakram. Okey, Akil. Apa tu Fakram? Ni daya. Fakram apa? Hukum ialah sesuatu titik pada palang atau objek yang berfungsi sebagai pengimbang atau penyokong. Wah, bagus lah kau. Dapat kat mana tu? Buku teks. Buku teks, bagus. Nampak? Semua yang kita belajar ada dalam buku teks. Jadi besok kalau ada ujian, kalau ada kuis, kalau ada uji minda, boleh rujuk buku teks. Sebab apa? Soalan-soalan semua cikgu dapatkan daripada buku teks. Okey, tadi siapa seorang lagi? Maisarah. Okey, Maisarah. Daya apa daya? Marisa. Maisarah pula. Okey, Marisa apa? Mana tadi Marisa, Nur Marisa. Apa tu daya? Sakit perut pula Marisa ni. Okey, daya ialah tolakan atau tarikan. Jadi kalau ada tolak, kalau ada tarik, kalau ada tolak, kalau ada tarik, itu namanya apa? Namanya daya. Okey, contoh tunjuk. Nampak tak stapler cikgu ni? Nampak tak stapler? Ini stapler Nampak tak? Cikgu tunjuk kau nampak? Nampak? Ni stapler Jadi stapler ni bila kita tekan tolak itu adalah daya. Yang tidak bergerak atau titik ini kat ujung ini ialah apa? Fulcrum. Nampak? Jadi yang tengah dengan hujung sekali itu ialah beban. Kita tengok lagi jana contoh alat-alat yang kita kategorikan sebagai tuas. Okey, tengok soalan. Okey, siapa nak cuba? Kalau cikgu tunjuk, ni kat depan sini apa? Siapa nak cuba? Soalan. Alia, okey. Alia, kat depan apa? Hello. Okey Alia, kat depan ni apa? Alah, sonyak pula Alia. Ni kat depan, daya ke, beban ke, Fakram? Beban. Beban, bagus. Kalau kat tengah-tengah ni ada titik, kalau titik apa? Fulcrum, bagus. Jadi dekat tangan ni ada tolak, ada tarik ni apa? Daya. Daya, bagus. Okey, kita sambung. Nampak? Betul tak jawapan yang kamu buat tu? Betul lah kan, semua pandai-pandai. Bagus. Senang je. Okey, ni pula soalan ni. Okey, siapa nak cuba? Sekejap, tengok. Sabar. Cikgu suruh angkat tangan kan? Okey, Latifah. Okey, Latifah dulu Okey, Latifah, orang ni apa? Kalau dekat orang ni, beban ke, daya ke, Fakram? Daya, bagus. Yang sini, dekat ujung sini, yang tengah-tengah ni apa? Fakram, bagus. Yang besar ni, yang ada berat ni? Beban, bagus. Itu dia, senang je tajuk kita nak belajar hari ni Daya, fulcrum, beban. Itu namanya tuas. Nampak?
Okey, ni tengok pancing ni pancing ikan. Tak apa, kita tengok je, nanti kita akan bagi jawapan. Banyak lagi aktiviti kita nak buat Okey. Ikan tu beban, ni program ni daya. Nampak anda semua semakin bijak. Dia pun tahu. Okey, cikgu ni macam tak tahu lah. Okey. Jadi video-video yang seterusnya kamu boleh rujuk dekat dalam dekat dalam Google Classroom dekat Google Classroom cikgu dah bagi senarai video yang kamu boleh tengok untuk kamu tambah baik lagi kamu punya ilmu Okey, jadi kita teruskan. Ni dia. Tuas. Apakah yang dikatakan tuas? Jadi kamu boleh rujuk buku teks. Semua ada kat dalam buku teks. Muka surat 170. Okey, buku teks 170 Okey, tuas. Siapa ni? Okey, Ashraf. Boleh baca? Okey, Ashraf boleh baca? Tuas, Siva ingin membuka tin cat dengan menggunakan pemutar skru. Okey. Tahukah kamu pemutar skru yang digunakan oleh Siva berfungsi sebagai tuas? Kenapa? Tuas, Kenapa? Kenapa kita kata dia tuas? Sebab apa? Sebab dia ada beban, okey. fulcrum Okey. dan daya. Bagus. Itu je yang dia nak sampaikan kepada kita. Kita tak perlu baca semua sekali ni. Faham tak? Bila kita baca buku, kita cari isi-isi penting. Itu cara kita belajar. Jadi teknik kita belajar ni orang pandai-pandai, orang bijak-bijak ni dia tak baca buku semua sekali. Dia baca perkara-perkara yang penting. Jadi kenapa kita namakan dia tuas? Kerana dia ada beban, fulcrum dan daya. Nampak? Tak sampai 10 patah perkataan pun kita belajar daripada banyak-banyak ni. 10 perkataan pun tak sampai. Sebab apa? Sebab tuas ialah beban, fulcrum, daya. Jadi kalau ada daya, kalau ada fulcrum, kalau ada beban, itu kita namakan dia sebagai tuas. Okey, faham Okey, jadi kita sambung. Ni dia. Jadi tadi nak buka. Jadi bila nak buka, kita gunakan skru pemutar skru, kita jadikan alat yang sebagai tuas. Kita namakan tuas. Kenapa? Kerana daripada beban itu kita gunakan daya tolak. Kita gunakan daya tolak dan beban itu akan terurai. Penutup itu akan terbuka. Jadi itu memudahkan kerja kita lah. Cuba bayangkan kalau kita nak buka penutup tin kan. Okey, Izan. Apa Izan? Nak cakap apa? Cikgu. Ya. Kita dah sama pergilah. Okey, jadi ini penutup tin. Jadi kita buka penutup tin. Boleh tak kita guna tangan nak buka penutup tin? Tak boleh. Tak boleh. Susah lah nak buka boleh. Tapi susah betul tak? Nanti tangan kita boleh luka. Kan betul tak? Nanti kuku kita boleh patah ataupun tercabut. Kan? Jadi kita nak mudah, kita gunakan alat. Apa alat tu? Pemutar skru. Jadi pemutar skru tu kita kategorikan sebagai tuas. Ada juga alat-alat lain yang kita gunakan sebagai tuas. Kenapa kita namakan dia tuas? Sekali lagi cikgu ingatkan, kenapa kita namakan dia tuas? Kerana dia ada beban, ada fulcrum dan juga ada daya. Okey, kita tengok contoh yang dalam video tadi lah. Dalam video tadi dia tunjuk orang tengah sapu sampah. Lepas tu ada orang tengah cabut paku. Ada orang sepit ais. Jadi penyepit dan juga hammer dan juga penyapu ini kita namakan dia tuas. Kenapa kita namakan dia tuas? Abdullah Humaidi. Okey, Abdullah Humaidi, kenapa kita namakan dia tuas? Mana pergi Abdullah Humaidi ni? Jadi kamu kena sentiasa bersedia cikgu nak panggil nama lepas tu kamu buka lah kamu punya tu untuk kamu jawab. Okey, Aiman, kenapa kita namakan penyapu ni sebagai tuas, Aiman? Sebab dia ada daya, Okey, bagus. fulcrum, beban. Bagus. Nampak? Senang je. Okey, lepas tu kita tanya Auni. Okey, Auni, kenapa kita katakan penukul ni sebagai tuas?
Auni Humaira. Okey, Auni Humaira. Ada tak? Allah siap, manalah korang ni pergi. Okey, Ayu. Ayu, kenapa kita namakan hammer ni sebagai tuas? Buka mikrofon Ha. Apa tadi? Kenapa kita namakan penukul ini, penukul, nampak tak penukul ni? Sebagai tuas. Kenapa kita namakan dia tuas? Ada beban, Okey. peluru, Okey. daya. Bagus. Tu je jawapan dia. Tuas mesti ada fakrum, mesti ada daya, mesti ada beban. Okey, kita terus. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu 5 minit. Cikgu bagi masa kepada kamu semua 5 minit untuk mengenal pasti tuas. Mengenal pasti alat-alat tuas. Okey Jadi cikgu bagi clue. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tuas. Selebihnya bukan tuas. Saya tahu. Okey. Nanti 5 minit. Okey, buat sekarang 5 minit. Nanti cikgu tanya Nanti cikgu panggil nama Jadi ready. Hafzah senyum sikit, jangan garang sangat. Akil asyik angkat tangan ni. Sabar Akil. Kita ada lagi 2 minit lagi. Buat catatan dekat mana-mana yang sesuai untuk kita dapatkan jawapan. Dekat mana alat-alat yang kita kenal sebagai tuas. Ada 5. Ada 5 kat sini. Okey, lagi 1 minit. Dah siap? Oh, bagus lah. Cikgu panggil nama Cikgu panggil nama Jadi ready. Ready. Okey, semua dah sedia? Dah. Okey, bagus. Okey, kita tanya Irfan, Muhammad Irfan. Ya. Okey, Muhammad Irfan, apa jawapan dia? Yang penyapu tu Okey, penyapu. Lepas tu? Dia ada 5. Okey, penyapu betul. Lagi? Oh, lagi. Jap. Jap. Nak pergi mana? Jam. Jam. Okey, jam. Okey, lagi? Gunting. Gunting lagi? Kipas. Kipas lagi? Basikal. Basikal. Okey. Maaf. Jawapan kamu kurang tepat. Ada 2 je betul. 2 saja yang betul. Okey. Lepas tu kita bagi perempuan try. Okey. Siapa ni? Kisya dah masuk dah? Izzian Kisya? Saya nak jawab. Saya. Sabar. Okey, Izzian Kisya. Okey, apa jawapan dia? Penyapu. Okey, betul. Lagi? Pancing. Okey, lagi? Kita sorong. Kereta sorong. Okey, lagi? Apa yang sebentar tu? Apa? Yang mana? Okey, 3. Lagi 2 lagi. Gambar mana? Yang sebelah mana? Yang sebelah kita sorong ni. Yang sebelah kita sorong tu, yang ada roda tu. Oh, itu yang ada 2 roda ke ada 1 roda? 2. 2. Itu gear. Gear. Bukan. Gear lah. Kan? Tuas-tuas lah.
Ingat mesti ada beban, daya, fakrum. Ada tak dekat gear tu ada beban? Tak ada. Ni. Apa? Ni yang sebelah, apa benda yang sebelah ni kita seorang kat bawah sikit ni. Ni warna pink, ada warna pink biru tu. Akal. Oh, itu takal. Takal bukan. Okey, tak apa. Tanya. Jadi kamu betul 3. Kamu betul 3. Bagus. Okey, ada lagi 2. Okey, last. Kita bagi Duratul. Okey, Duratul. Bila saya cikgu? Sabarlah, Akil. Nanti kau punya jawapan nanti kat ujung soalan kau memang dahsyatnya. Okey, Duratul. Ya, Okey, silakan. penyapu, Apa dia? Penyapu. Okey. tongkat jongkit, Apa dia? tongkat jongkit, Jongkang-jongkit, betul. pancing, Pancing. jam, Apa dia? jam dengan gunting. Jam dengan gunting. Oh, ada satu saja yang kamu kurang tepat. 4 betul, 1 kurang tepat. Aku bagi jawapan Jawapan dia ialah yang pertama, penyapu. Dia ada daya fakrum beban. Okey. Yang kedua, pancing. Dia ada daya, dia ada fakrum, dia ada beban. Okey. Lepas tu gunting, dia ada beban, dia ada fakrum, dia ada daya. Jam mana ada beban? Jam mana ada fakrum? Kan? Okey, lepas tu sekarang yang ketiga, jongkang-jongkit. Dan yang terakhir sekali ialah ni dia kereta sorong. Kereta sorong dia dekat ujung sini fakrum, dekat tengah beban, dekat ujung daya. Orang angkat, angkat lepas Dan tu ada beban dengan kat sini itu je. 5 alat yang kita kategorikan sebagai tuas. Okey, tak apa. Jadi ni kamu boleh tengok nanti kemudian okey. Ni dia contoh alat yang mesin kita namakan tuas. Ni dia 1 2 3 4. 4 ini kita namakan dia sebagai tuas. Ada dekat dalam buku teks Kamu boleh tengok buku teks. Ni muka surat 171. Okey. Lepas tu kita sambung. Apakah hubungan? Ini yang kedua. Tadi objektif yang pertama, sini objektif yang kedua. Ya. Ya? Apa dia? Ada kerja ke? Oh, sabar. Kerja nanti. Sabar, belajar dulu. Okey, jadi ini adalah alat-alat yang kita kategorikan sebagai tuas. Lepas tu kita nak masuk tajuk yang kedua iaitu hubungan. Hubungan antara daya, beban dan fakrum. Apakah hubungan antara daya, beban dan fakrum? Okey, Alia boleh baca? Silakan. Dengan Tak dengar. Baca dia baca ni. Saya nak baca, saya nak baca. Mana saya Alia? nak baca. Mana Alia tadi? Alia. Cikgu. Saya nak. Okey. Saya. Okey, Akil silakan. Yang mana ni? Ni hubungan. Hubung kait. Hubung kait, beban, fakrum dan daya. Okey, ya. Tahukah kamu kedudukan fakrum dan beban mempengaruhi daya yang diperlukan untuk mengangkat sesuatu objek? Perhatikan di bawah. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu keluarkan pembaris. Okey, semua keluarkan pembaris. Tunjuk kat cikgu pembaris. Okey, pembaris. Tunjuk pembaris, buat pembaris. Tunjuk. Okey, bagus. Lepas tu yang kedua, ambil pemadam. Dapatkan pemadam. Pemadam kalau boleh ada 2 pemadam.
Mesti ada 2 pemadam ada 2 pemadam. Okey. Ni kita nak buat ni dia. Yang kita nak buat ni. Okey. Jadi pembaris, lepas tu ada 2 ada 2 pemadam. Jadi saya ada payah ni. Tak apa. Ada 2 pemadam. Satu Kalau pemadam letak dekat tengah-tengah. Kalau guna pengasah boleh je ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau tak ada pemadam pun boleh, guna pengasah pun boleh. Okey. Lepas tu buat susunkan alatan kamu seperti dalam gambar rajah ini. Susunkan alatan kamu dalam gambar rajah ni. Okey, mula-mula kita letak tengah-tengah dulu. Kita letak dekat tengah-tengah. Okey, lepas tu beban dekat sini. Okey, cuba tekan dekat ujung. Tekan. Okey, naik tak? Naik kan? Naik. Okey. Naik. Bagus. Sekarang kita alihkan. Okey, dengar betul-betul yang kedua, yang pertama kita letak dekat tengah-tengah. Okey, betul Yang kedua, kita alihkan letak dekat nombor 3. Kat sini. Nombor 3. Beban biar kat sini je. Beban biar hujung. Cuma kita alihkan fulcrum. Alihkan fulcrum dekat nombor 3. Ni. Dekat nombor 3. Okey, semua dah alih? Okey, sekarang tekan. Okey, senang ke susah? Tak faham macam mana. Ni, nampak tak ni? Kita punya fulcrum ni mula-mula kita letak dekat tengah, betul fulcrum kita. Sekarang fulcrum kita ni kita alihkan dekat dengan tangan kita. Cikgu macam ni ke? Mana cikgu tak nampak sayang? Sekejap, cikgu tengok kamu punya muka kat Macam mana. ni? Sekejap. Pemadam tak tepi. Pemadam letak tepi. Pemadam letak tepi. Tu tengok siapa ni? Izian. Okey, Izian bagus. Okey, lagi. Bye. Cikgu tunjuk tu. Tengok betul-betul Lagi sekali cikgu tunjuk. Okey, mula-mula kita letak kita punya fulcrum dekat tengah-tengah. Betul kan? Dia tu. Okey, yang kedua kita alihkan dekat dengan tangan. Kita alihkan fulcrum kita yang tengah-tengah ni dekat dengan tangan. Kita letak dekat nombor 3 ke? Macam ni ke cikgu? Macam mana? Tak nampak Akil? Okey. Okey Lepas tu kita tekan. Senang ke susah nak naik? Senang ke susah nak naik? Senang ke susah? Susah. Kita nak kena tekan kuat kan? Kita nak kena tekan kuat kan? Senang. Okey, sekarang Okey, sekarang okey, dengar betul-betul. Kita alihkan dekat dengan beban. Beban. Kita alihkan fulcrum kita ni dari sini tadi, dekat sini fulcrum kita. Kita alihkan dekat dengan beban. Macam mana nak buat? Macam ni. Nampak tak gambar kita? Gambar ni. Kita dekat dengan beban. Yang pertama tadi kita dekat kat sini. Lepas tu sekarang kita letak dekat sini pula kat ujung. Dekat dengan beban. Okey, cuba tekan. Dia macam terangkat sikit. Sikit je kan. Sikit je tekan tu naik, betul tak? Jadi yang mana yang paling mudah? Yang paling mudah? Tengah. Tengah tu ujung. Tengah. Kalau Tapi saya punya jatuh. okey, sebenarnya yang paling mudah dekat ujung ni. Dia mesti dekat dengan beban. Mesti fulcrum ni dekat dengan beban. Kalau macam ni, kita tekan sikit je, batu ni dah terangkat. Ya, okey, cuba macam Kalau dekat dengan beban, dia lebih mudah untuk kita laksanakan aktiviti. Cuba. Sebenarnya kalau kita nak angkat sesuatu barang yang berat, kita mesti letakkan fulcrum tu betul-betul dengan beban sikit. Dekat je. Lepas tu kita masukkan kayu, kita tolak. Jadi dia terangkat dengan mudah.
Gambar dia mesti macam ni. Macam ni. Okey. Jadi cikgu nak tanya sekarang soalan dia. Okey, yang dekat orang ni apa? Ha? Apa cikgu? Yang dekat orang ni apa? Daya. Daya. Okey, yang batu yang kecil ni apa? Fulcrum. Fulcrum, bagus. Yang besar ni apa? Beban. Beban. Okey, jadi itulah hubungan dia Hubungan dia, okey, cuba kita baca balik. Cuba kita dekatkan batu dengan kecil. Okey, macam tu. Kita dekatkan dia. Jadi bila kita dekatkan dia, dia lebih mudah untuk diangkat. Apa, Alia? Cikgu ada kerja ke? Sabar. Kerja nanti sabar. Tak ada. Saya nak baca. Okey, soalan. Okey, soalan. Sekejap. Macam biasa, siapa nak jawab mesti angkat tangan Saya angkat awal-awal. Okey, Akil. Kita bagi Akil. Nombor 1. Tuas tu macam beban fulcrum dengan daya. Okey. Bagus. Lepas tu, okey, nombor 2. Alia, apakah maksud mesin? Terus senyap. Saya angkat tangan. Okey, mana dah dapat jawapan? Kita tengok dekat muka surat yang pertama ni. Ni. Mesin ialah Mesin ialah? Mesin ialah yang membantu kita melakukan dengan lebih mudah dan cepat. Okey, bagus. Dapat kat mana ni? Tolong. Buku teks. Dekat buku teks. Muka surat apa? Muka surat 174. Okey, bagus. Ni dia. Ni dia. Jadi, kalau tanya soalan nanti, apakah mesin? Adik kamu tanya, kakak-kakak, Alia, kakak Alia, apa tu mesin? Jadi mesin ialah alat. Ialah alat yang membantu kita, buat kerja dengan mudah dan cepat. Buat kerja dengan mudah dan cepat. Ini contoh mesin lah ni. Yang kita gunakan ni nak angkat apa? Nak angkat beban. Kita nak angkat beban, kita gunakan tuas. Cuba bayangkan kalau orang ni tak guna kayu, dia nak angkat batu ni. Boleh tak? Sakit tangan dia. Dia boleh. Dia mungkin boleh angkat tapi dia mengambil masa lah. Dia gunakan tenaga yang banyak, dia mengambil masa yang banyak. Betul tak? Tapi kalau gunakan kayu, kerja dia lebih mudah dan cepat. Ingat mudah dan cepat. Okey. Bagus. Soalan yang ketiga. Jeng. Okey, kita bagi kepada siapa ni? Erwin Darwish. Ya. Soalan nombor 3. Silakan. Mesin atau alat yang dikenali sebagai tuas mempunyai 3 ciri utama, iaitu beban, bagus, fulcrum, okey, dan daya. Bagus. Tahniah. Okey, soalan nombor 4. Siapa tadi yang angkat tangan ni? Okey, Ilham. Silakan Ilham. Bagus. Berikan 3 contoh tuas. 3. Menyapu sampah, Okey, bagus. paku, menyepit ais. Okey, bagus. Jadi alat dia. Cikgu nak tanya alat dia. Apa alat dia? Menyapu sampah tu apa alat dia? Penyapu. Okey, lepas tu kita cabut paku tadi. Tukul besi. Okey, bagus. Yang terakhir? Pengepit. Okey, pengepit. Okey, bagus Ilham. Tahniah. Terima kasih banyak. Okey, jadi itu adalah aktiviti yang kita dah buat. Jadi ini peneguhan lah. Peneguhan. Jadi ada 3 lagi video yang kamu boleh tengok. Nanti kamu tengoklah dekat dalam YouTube. 3 video ni berkaitan dengan tajuk kita hari ni, tuas. Okey. Lepas tu mari uji. Jadi kita dah buat tadi aktiviti mari uji. Jadi kamu hanya perlu buat aktiviti ini dan catatkan laporan lah dalam buku aktiviti. Catatkan laporan dalam buku. Tahu tak buku? Ingat lagi tak buku ni?
Okey. Dekat sini cikgu ada bagi tahulah. Kamu boleh tengok dekat Google Classroom. Tadi cikgu dah buka, sekali tertutup pula. Sekejap Google Classroom. Biasa masuk Google Classroom kita. Pastikan ID, kamu gunakan ID delima. Ini kadang-kadang ada murid kita tak tengok sini, kat sini. Mesti ada gambar kamu kat sini. Lepas tu pastikan ia adalah ID delima. Itu pasal cikgu kata, mula-mula dulu kamu edit, masukkan gambar masing-masing. Gambar tu biarlah gambar official. Gambar official. Jangan letak gambar dengan kucing, gambar cermin mata, gambar Jungkook. Tak nak lah. Kalau Aiman, letak gambar Aiman. Betul tak? Kalau Afzal, letaklah gambar Afzal. Kan? Okey. Okey, lepas tu tahun 4 dahlia macam biasa kita bagi kepada classwork kita. Okey, cari tajuk sign lah. Sign, mana sign? Okey, sign. Okey, ni sign. Jadi pastikan sign unit 10. Dah ada aktiviti dah. Kamu tengok semua aktiviti kita dah ada kat sini. Unit 10.1 tuas. Pastikan tajuk tu betul. Okey, klik. Tengok. Ni arahan-arahan dia lah. View assignment. View assignment, masuk kat sini dan pergi tengok instruction. Tengok instruction. Okey. Jadi dekat instruction ni kamu bacalah tajuk kita hari ni 10.1 tuas 4 dahlia. Apa itu mesin? Mesin ialah digunakan untuk memudahkan kerja kita. Tuas adalah mesin ringkas. Ingat tuas ialah mesin ringkas. Ciri-ciri utama tuas. Dengar. Okey, daya beban, daya dan fakrum. Lepas tu, ini hubungan dia. Ingat, semakin bertambah jarak, semakin berkurang daya. Ingat, ini kita punya hubungan. Lepas tu, contoh alat dia ialah jongkang-jongkit, gunting, penyapu. Lepas tu, kamu boleh tengok video kat sini. Klik saja video berkenaan yang nanti keluar. Okey, lepas tu, murid dikena membaca buku teks muka surat 169 sampai 173. Okey, ni dia 100 sampai 173. Jadi 173 mari uji. Jadi mari uji, tolong buat aktiviti mari uji. Aktiviti mari uji ni kamu boleh siapkan secara beransur-ansur dalam buku Sains A. Buku Sains A. Buku panjang tu lah. Kalau tak ada Sains A, kamu buat Sains B, tak ada masalah. Nak buat apa? Ni dia nak buat. Ni. Salin semua salin semua dan jawab soalan. Tu je aktiviti dia. Okey, faham tak? Ini aktiviti 1. Aktiviti 1. Buat dekat dalam buku rampaian. Okey, lepas tu aktiviti 2 uji minda sains. Ni dia. Uji minda sains dah siap dah. Dahsyat betul, bola apa-apa lagi dia dah siap. Cikgu cubit je nanti baru tahu. Okey, lepas tu ini adalah kita punya slide. Slide yang cikgu gunakan untuk membantu pengajaran kita pada hari ni. Ini dia slide dia. Jadi kamu boleh download, kamu boleh print, kamu boleh simpan, ikutlah apa yang kamu nak buat ataupun simpan dalam drive. Okey. Jadi ini adalah aktiviti dia. Tolong jawab aktiviti ini. Jangan risau siapa yang dah jawab, cikgu boleh tengok, jangan risau. Cikgu boleh tengok dekat sini. Ni dia. Tak perlulah kamu nak screenshot, tak apa. Aktiviti ni cikgu just klik kat sini, cikgu tahu siapa yang dah siap. Jadi yang dah siap hari ni 2 orang lah, Darwish dengan Akil. 2 orang yang dah siap. Dia dah ada, tengok markah dia, tengok 20, 50. Nampak? Kamu patutnya kena belajar dulu. Lepas tu baru kamu boleh jawab soalan. Kalau tidak nanti macam mana? Okey, tak apa. Cikgu cikgu clearkan dulu. Okey, jadi boleh cuba balik. Boleh cuba balik. Okey, lepas ni kamu boleh cuba balik. Jadi cikgu dah buang tadi. Yang orang yang dah siap tadi sebab markah sikit sangat 20. Apa ni? Mesti markah melebihi daripada 80% supaya kamu dapat sijil. Sijil. Kalau siapa yang jawab lebih daripada 80%, dia akan dapat sijil. Cikgu, Yo.
Semula ke? Macam mana? Saya kena buat semula. Ya, buat semula. Sebab tak ada ni, cikgu dah clearkan dah. Tak ada orang yang jawab. Jadi kamu boleh jawab. Sebab semua orang boleh jawab sekali saja. Jadi tolong baca soalan betul-betul dan jawab berdasarkan buku teks dan juga aktiviti yang kita dah belajar hari ni. Ni dia semua aktiviti-aktiviti yang kita dah belajar hari ni. Okey. Jadi ada berapa kerja hari ni nak buat? Ada berapa? 2. Okey. Yang pertama ialah uji minda. Yang kedua ialah laporan. Laporan. Okey. Okey. Jadi kita terus kepada kita punya slide. Okey. Slide kita dah. Okey ni. Okey, jadi kita dah sampai kepada refleksi. Siapa nak baca? Okey, Aden, silakan. Refleksi 1. Mesin merupakan alat yang memudahkan kerja manusia. Bagus. Okey, Darwisha 2. Tuas merupakan salah satu mesin ringkas. Okey, bagus. Terima kasih. Tuas ialah salah satu mesin ringkas. Mesin ialah alat yang memudahkan kerja. Okey, refleksi 3. Kisha. Izin Kisha. Tuas adalah mesin ringkas yang terdiri daripada beban, daya dan fulcrum. Bagus. Jadi mesti ada 3 benda ni baru kita namakan dia sebagai tuas. Apa dia? Beban, daya, fulcrum. Okey, last sekali Latifah. Silakan Latifah. Gaya, tolakan dan tarikan pada suatu alat. Okey, bagus. Beban, berat sesuatu jasad. Okey, bagus. Fulcrum, titik yang menjadi pengimbang atau penyokong. Okey, bagus. Jadi kita tengok balik. Ni dia. Fulcrum. Daya, fulcrum, beban. Lagi banyak jarak dia, lagi senang ataupun mudah untuk diangkat. Itu je tuas yang kita belajar. Jadi ini adalah contoh-contoh alat tuas. Penyepit, gunting, stapler dan juga bulu ayam ni. Jadi tuas, apa gunanya tuas? Untuk memudahkan kerja. Untuk memudahkan kerja. Okey, jadi akhir sekali. Okey, keikhlasan umpama seekor semut. Keikhlasan umpama seekor semut hitam di atas batu yang hitam. Sukar dilihat tetapi ianya wujud dan sukar dilihat. Maksudnya sekarang apa? Kalau kita nak ikhlas, ikhlas ni kita tak boleh tunjuk kat orang. Orang tak nampak ikhlas kita. Jadi kita kena belajar ikhlas. Yang pertama kita kena belajar ikhlas untuk belajar. Lepas tu kita kena ikhlas untuk membantu rakan kita, membantu ibu bapa kita, dan juga kita kena ikhlas untuk berjaya. Jadi kalau kamu nak belajar pandai, jangan ingat belajar pandai nak dapat hadiah. Hadiah tu adalah perkara nombor 2. Perkara nombor 1 ialah kamu niat dalam hati ikhlas untuk belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi lepas tu barulah kamu akan pandai, lepas tu kamu akan berjaya. Dan bila berjaya, kamu boleh membantu kedua ibu bapa dan keluarga kamu. Okey, faham jadi kalau kamu nak jadi orang berjaya, mesti belajar ikhlas. Okey, dan ikhlas ni tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain. Okey, jadi itu saja sesi Google Meet kita pada hari ini dan kita akan sambung gunakan kaedah offline. Jadi kamu boleh belajar secara kendiri, kamu boleh tengok YouTube. Kamu boleh belajar membaca slide-slide yang cikgu bagikan. Lepas tu kamu boleh rujuk Google Classroom untuk aktiviti yang seterusnya lah. Ni dia. Jadi aktiviti ni kamu boleh buat ikut kesesuaian kamu. Bila kamu ada ke lapangan, kamu boleh buat. Okey, cuma cikgu nak ingatkan kepada semua murid, kepada yang mana yang belum lagi lengkap aktiviti-aktiviti yang lain. Contohnya uji minda 6.7, uji minda 8, uji minda 4. Yang mana yang tak siap lagi, tolong siapkan. Tolonglah.
Sebab cikgu tengok ada lagi 3-4 orang yang tak dapat nak buat. Jadi cikgu harap kamu ambil masa yang sesuai untuk kamu siapkan aktiviti-aktiviti ni supaya senang memudahkan cikgu-cikgu untuk membuat pentaksiran. Nanti kamu punya PPD, kamu punya markah. Kalau kamu punya grade sikit nanti kamu marah cikgu. Sedangkan kamu yang tak lengkapkan aktiviti-aktiviti yang cikgu bagi. Jadi tahniah kepada yang telah lengkap. Syabas. Tahniah dan terima kasih kepada semua murid-murid yang telah berjaya melengkapkan aktiviti-aktiviti yang kita telah arahkan untuk kamu buatlah. Okey, jadi ada last kali ada soalan tak nak tanya? Sebelum kita tamatkan sesi Google Meet kita. Tak ada. Tak ada? Okey, faham tak apa yang kita belajar hari ni? Faham tak? Okey, kita belajar tentang apa hari ni? Kita belajar tentang tuas. Okay, tuas. Lagi apa? Tuas. Lagi Tentang mesin. Betul tak mesin? mesin ringkas. Okey, boleh tak bagi contoh tuas? Daya kurung beban. Okey. Bagus Tahniah. Kurung daya. Okey, bagus. Tak kisahlah janji kita tahu apa itu daya, apa itu fakram, apa itu beban. Okey. Jadi get ready, semua buka kamera, kita nak tak gambar. Get ready. Yes, get ready. Wah. Gelak. Semua sihat Semua sihat? Sihat. Cikgu harap kamu semua jaga keselamatan, jaga SOP. Sebab apa baru-baru ni ada rakan kita yang kehilangan bapa, sebab disebabkan oleh COVID-19. Kesian budak tahun 5 murid kawan kita tahun 6. Murid kita ke tahun 6 melo. Semalam bapak dia meninggal sebabkan COVID. Jadi cikgu harap kamu semua sentiasa jaga kesihatan, jaga keselamatan, sentiasa patuhi SOP, jangan keluar rumah pergi main-main dekat taman. Memang cikgu tahu sebab apa, sebab sekarang ni nak keluar rumah susah, betul tak? Tapi mesti ada sebab mak ayah kamu tak benarkan kamu keluar rumah. Jadi kena ikutlah cakap dia orang. Faham tak? Jadi anak yang baik, duduk rumah bantu tolong kemas rumah, betul tak? Lipat kain, cuci pinggan, tu semua adalah apa? Adalah latihan kita untuk kita disiplinkan diri. Lepas tu ambil masa baca buku dan juga ikut aktiviti-aktiviti yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Banyak tak aktiviti pertandingan? Banyak pertandingan. Lepas tu hari tu siapa yang masuk pijak sifir hari tu? Ada tak? Saya. Okey, bagus. Macam tu lah. Lepas tu kita ada aktiviti bulan kemerdekaan nanti. Lepas tu kita ada aktiviti Maulidur Rasul. Semua ada. Jadi cikgu harap Ma'had Hijrah. Lepas ni kita ada aktiviti Ma'had Hijrah. Jadi kamu semua jangan lupa sentiasa peka dengan pengumuman-pengumuman yang sekolah buat melalui grup kelas, lepas tu melalui Facebook, lepas tu dalam Google Classroom pun ada. Okey, jadi last kali kita nak tak gambar. Kawan kita ada 2 orang tadi dah terkeluar. Alah, Tak tahu kan? cek balik. Ya ke? Okey. Ready semua tengok handphone. Aiman mana Aiman? Nampak gambar kipas Okey, ready Okey, senyum. Sekejap. Okey, 1, 2, 3. Okey, last kali kita buat freestyle. Okey. Freestyle. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ke salam kat mak ayah semua Okey, bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Jangan lupa kerja siapkan